Contoh lah ni, Allah SWT. Tak payah dengar lah. Allah SWT. Orang baru kahwin, Allah SWT senang lah. Dia dengan isteri dia, Allah SWT senang. Allah SWT. Dia duduk dengan isteri dia, baru kahwin, duduk apa semua, Allah SWT. Dia tengok-tengok jam, hari pertama. Isteri dia kahwin hari pertama. Dia tengok jam, lah nak masuk subuh dah, kenapa sangat ni subuh? Allah SWT. Rasa macam baru ya ni. Maksud dia apa? Dia duduk dengan dia, orang yang dia kasih, dia nak sembang lagi, nak tanya lagi, apa semua. Menyebabkan duduk dengan orang kasih tu menyebabkan kita rasa sad saja. Lama jadi sad. Allah, itu tanda kita kasih pada orang tu. Contoh ramai rumah kita, saya cerita dahulu. Ramai rumah kita yang kita kasih, guru kita ke, Allah SWT, ayah saudara kita yang kita kasih ke, bila demai ni, kita kata apa? Masuk. Jamu air, masak nasi goreng, apa semua. Dia duduk sembang kita dekat 2 jam. Lepas tu dia kata apa? Saya nak balik dah ni. Kita tahu lah, baru sat sangat ni duduk lagi 2 jam kita kata sat. Sebab apa? Sebab cinta. Kasih tu menyebabkan kita duduk dengan orang kita kasih, menyebabkan lama tu jadi sebentar. Sat saja. Nah, okey, Allah mesti senang. Okey, tak apa. Zaman orang muda-muda dulu, jenis muda-muda. Dia keluar dengan mak dia. Pergi mall. Keluar pagi. Dia tengok jam. Awak sat sangat ni masuk Zuhur dah. Cepat. Padahal dah berapa jam? 6 jam, 7 jam tu. Nak sebut apa? Kasih tu menyebabkan. Tapi itu kasih yang haram lah, yang Allah tak redha lah. Ni nak sebut apa? Sebab itulah imam-imam para ulama dulu, Sayyidina Osman bin Affan, dalam riwayat hidup Sayyidina Osman pernah solat witir 1 rakaat. Dia buat awal itu, buat yang terakhir witir tutup dengan 1. Witir yang terakhir tu Sayyidina Osman dia baca daripada surah Fatihah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, awal surah Baqarah sampai khatam Quran 1 rakaat. Sayyidina Osman pernah semayang 1 rakaat khatam 1 Quran. Diri khatam. Tu apa tu? Kasih pada Allah. Menyebabkan nak baca lagi kalam Allah. Kasih pada Quran. Kita kalau kita baca Quran ni, baca. Allah SWT. Lepas tu kita tengok jam. Tengok jam apa? Allah, nak masuk subuh dah ni, nak baca banyak lagi. Tanda kasih pada Quran. Menyebabkan dah baca sejuzuk, rasa macam baru baca selai. Lama tu rasa sebentar. Tapi orang yang tak kasih pada Quran, dia baca semuka, dia tengok jam. Semuka ni kan 10 minit ni. Kenapa cepat lagi ni? Cepat lagi baca, bagi 5 minit cukup lah. Mana tahan 10 minit? Dia nak cepat lagi. Bila imam nak sembahyang tarawih, dia bersiapkan imam. Ni dah nasi luang. Potong, ringkas. Allah SWT. Kenapa sebab apa nak tarawih cepat-cepat ni? Dia kurang, tak berapa seronok sembahyang sangat. Tapi kalau makan, tambah lagi. Bawa keluar lagi. Nak berlama-lama dengan makan, sebab suka makan. Allah SWT. Contoh lah. Tapi kita alhamdulillah lah, kita suka menuntut ilmu. Makan pun alhamdulillah juga. Alhamdulillah semua kita ambil. Dia panggil sempurna cinta. Makan pun alhamdulillah, ngaji pun alhamdulillah, sembahyang pun alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, terus. Allah senang amat. Kalau syarah macam tu tak habislah kitab kita. Terus. Allah senang. Terus kena buat 3 minggu kan 3 hari. Okey. Terus. Mana tak kitab pun tak jumpa dah. Muka surat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba. Hamba di sini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ini cerita Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni khilaf ulama. Allah bersenang. Sebahagian ulama kata Nabi Khidir dia adalah wali Allah, dia wali. Sebahagian kata dia nabi. Ini khilaf. Kalau dengar orang kata dia nabi, tak apalah, jangan bertengkar. Ada orang pegang kata Nabi Khidir itu wali Allah, okey, tak apa, tak ada masalah apa. Sebab ni khilaf ulama khilaf. Okey, Allah bersenang. Wali pun betul, nabi pun betul. Wali pun dia wali besar lah, Nabi Khidir alaihi salam. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba. Mereka ni siapa? Nabi Musa dan juga saudara dia yang buat sekali itu, peneman dia. Lalu mereka bertemu dengan Allah SWT min ibadina, Allah SWT, dengan seorang daripada hamba kami, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Rahmatan min indina. Maksud dia apa? Allah sebut Nabi Khidir tu, Allah SWT, Khidir tu aku beri rahmat pada dia. Rahmat apa? Kasih sayang Allah. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Min ladunna ilma. Ilmu laduni dia panggil. Ladunna, ilmu laduni. Ilmu laduni itu dipanggil ilmu di sisi Allah. Ilmu yang mana ilmu itu sangat luas. Allah tak boleh diajar oleh guru. Ilmu itu dapat kefahaman yang luas mendalam tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalah. Itu bukan bagi kita semua dak. Orang tertentu saja. Para nabi, para rasul, para wali Allah yang besar-besar mereka dapat. Okey, Allah bersenang. Apalah terus. Allah Ta'ala juga telah menjadikan bahawasanya bersungguh-sungguh
dalam mencintai kerana Allah merupakan asal usul kebaikan dalam beriman kepada Allah. Cinta ni dia adalah kebaikan dan juga dia adalah iman kepada Allah. Allah sebut walladzina amanu ashadda hubban lillah. Adapun Allah, mereka orang-orang yang beriman amat sangat cinta, asyaddu sangat, amat sangat tersangat-sangat cintanya kepada Allah. Maksud dia apa? Allah cerita orang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tu? Allah SWT. Kita tak hurai dah. Allah Taala juga telah meletakkan mereka. Kita kadang-kadang ada soalan juga. Soalan apa? Ustaz, sebab apa baca mukadimah? Kita dah hadis, baca hadis teruslah. Contoh. Guru saya punya cara, kami mengaji guru kami dia suka baca mukadimah. Kenapa? Dia kata kita tak tahu dekat mana huruf dan juga ayat-ayat yang ditulis oleh pengarang kitab itu, tempat tu tempat yang paling dia ikhlas. Semua ikhlas ni. Tapi ada tempat yang paling dia ikhlas. Kita harap waktu mana kita baca kalimah yang tulis tu, kita harap yang tu yang paling ikhlas. Mudah-mudahan dengan sebabkan dia ikhlas tu, kita dapat rahmat, kita faham ilmu, kita dapat keberkatan. Maksud dia apa? Dalam tulisan para ulama ni, dia ada tempat yang ulama tu sangat khusyuk, sangat ikhlas. Kita nak mudah-mudahan kita baca semua ni sampai dekat Allah SWT, kita boleh dapat membaca semua tulisan-tulisan ditulis oleh para ulama. Maksud dia apa? Kita nak ambil semua keberkatan yang ada, ambil semua. Baca hadis terus boleh. Jadi seeloknya kita baca mukadimah. Okey. Terus Allah Taala juga telah menetapkan mereka yang ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak menerima kecintaannya seperti dalam firman Allah. Siapa cinta Rasulullah berhak dapat cinta Allah. Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasulullah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, Allah SWT. Kalau kamu benar nak dapat cinta Allah, macam mana? Fattabi'uni, ikutilah aku. Itu Nabi Muhammad. Aku di situ Nabi Muhammad. Tulis itu. Ada pen kan. Cara kita dobit kitab, kalau yang tempat yang saya terang, tulis dekat bawah dia ataupun kita tulis nombor 1, bulat nombor 1 tu, tepi ni, nombor 1 juga. Okey, macam tu. Dia panggil dobit. Syarah tu kita kena dobit. So nanti takut kita lupa. Okey. Nombor 1 ataupun kita tulis atas tu, ataupun nombor 1 kita letak sana. Nombor 1, oh ini aku tu iaitu Nabi Muhammad, contoh. Okey. Ruang kosong yang ada ni tulis. Kita tulis. Terus Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku iaitu Rasulullah. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita akan dapat cinta Allah. Kita akan diampun dosa oleh Allah. Allah SWT. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud fattabi'uni? Kata ulama, sebab Allah sebut fattabi'uni? Allah ini dipanggil Allah makna yang sangat mendalam. Allah SWT. Kenapa Allah SWT Muhammad? Allah sebut fattabi'uni, ikut, ittiba' maksudnya ikut. Apa maksud dia? Bila Allah sebut ikut Nabi Muhammad, maksud dia apa? Kita tak akan boleh ikut Nabi Muhammad melainkan kita ada cinta Nabi Muhammad. Orang yang hati dia cinta Nabi Muhammad, dia mudah saja nak amalkan ajaran ataupun perintah Nabi Muhammad. Bila sebut fattabi'uni, masuk dah sekali tu mahabbah, masuk dah situ tu. Cinta Allah masuk, cinta Nabi Muhammad dah masuk dah. Kita heran tak? Lah Allah suruh kita cinta pada dia. Mana Nabi Muhammad? Fattabi'uni tu cinta tu. Ikut tu apa ikut? Ikut tu sebab cinta. Manusia akan ikut siapa yang dicinta. Manusia. Sebab kita taat mak ayah, kasih Allah. Sebab mak ayah ikut anak apa? Ayah nak beli Allah misalnya nasi goreng, jom, semua jom. Banyak yang kita tunai daripada yang kita tolak. Kenapa? Kasih sebab kita ikut. Fattabi'un tu maksud fattabi'un ni maksud dia apa? Kamu kena kasih Nabi Muhammad dan kamu kena ikut Nabi Muhammad. Bila kamu kasih Nabi Muhammad, baru aku kasih kepada kamu. Kalau kamu tak kasih kepada Nabi aku, Nabi Muhammad, kamu tak akan mencapai cinta aku. Kata ulama, ni ulama sebut, seseorang tak akan sampai kepada cinta Allah melainkan kena kuat dulu dalam hati dia, kena tetap dulu dalam hati dia cinta kepada Rasulullah. Dia kena cinta Rasulullah dulu. Cinta Rasulullah penyebab kita akan mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah. Terus kecintaan Allah juga telah diberikan kepada satu kaum. Mereka sememangnya berhak untuk menerima cinta ini, kerana mereka telah mengikuti Rasulullah SAW dan telah meninggikan panji agamanya.
mereka adalah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka mendapat cinta Nabi Muhammad, mereka juga mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapat rasa cinta ni semua adalah pemberian daripada Allah. Cumanya ada syarat. Bila kita ada cinta, bila kita ada perasaan cinta, kita kena cinta seseorang ataupun cinta apa yang kita nak cinta ikut agama. Ikut agama. Allah SWT ikut agama. Ada panduan dalam agama Allah Subhanahu wa taala cara betul untuk bercinta. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Allah SWT tujahiduna fi sabilillah wa la takhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya, hai orang-orang beriman, surah Al-Maidah, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang dicintainya, Allah SWT Muhammad, dan mereka pun mencintainya. Ni Allah nak beritahu kata ada satu kaum manusia yang Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Kata ulama, kenapa Allah sebut yuhibbuhum wa yuhibbunah? Kenapa Allah mendahului diri dia dulu, yuhibbuhum, baru Allah sebut wa yuhibbunah. Allah, maksud dia apa? Allah cinta mereka dulu. Maksud dia apa? Allah beri mereka cinta, dan mereka boleh cinta Allah dengan pemberian cinta yang datang dari aku, itu Allah. Maksud dia, wahai hamba aku, kamu tak boleh ada rasa cinta pada aku melainkan aku yang bagi cinta tu. Aku yang bagi. Bila aku bagi, aku kasih pada kamu, aku bagi cinta aku pada kamu, maka kamu akan mencintai aku. Ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak cinta Allah macam mana? Tak boleh duk pergi cari kat kedai, tak boleh pergi cari tepi jalan, nak cari cinta tak boleh. Nak cinta Allah macam mana? Ikut perintah Allah. Nak cinta pada Allah macam mana? Zikrullah, banyak zikir, baca Quran. Nak cinta Allah macam mana? Datang majlis ilmu yang mengenalkan kita pada Allah, pada agama Allah, kepada Rasulullah. Nak cinta Allah macam mana? Allah Sayyidina Muhammad kena doa, ya Allah, berilah aku cintamu. Sebab kita tak akan boleh cinta melainkan cinta itu Allah bagi. Kalau Allah tak bagi cinta, nak cari cinta di mana? Sebab cinta itu dia adalah pemberian Allah. Manusia tak boleh bagi cinta. Manusia tak boleh bagi cinta. Allah SWT. Manusia boleh rasa cinta ni pun ni adalah pemberian Allah. Manusia ni fakir, tak ada apa, kosong. Hanya mengharapkan Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Okey. Terus. Tak mau syarah juga. Jenuh. Allah SWT. Tak mau terus. Allah SWT. Okey, kita baca bawah terus ya. Dalam firman lain juga ada menyebut. Saya syarah sikit yang penting kan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim tuhibbuna man hajara ilaihim wala tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang yang telah menempati kota Madinah, duduk kota Madinah, dan telah beriman, iaitu Ansar, golongan Ansar. Sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansar, golongan Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Dan mereka Ansar, Muhajirin orang yang berhijrah ikut Nabi Muhammad daripada Mekah. Orang Ansar orang Madinah. Dan mereka Ansar, orang Madinah itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, iaitu Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Walaupun mereka susah, mereka tetap tolong orang Muhajirin yang hijrah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni apa dah ni? Allah nak sebut kata ada hamba-hamba dia yang mereka saling cinta mencintai. Okay. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Allah, maka itulah orang yang beruntung. Demikian itu juga martabat tauhid yang terpenting sekali adalah tauhid dalam kecintaan. Saya sebut tadi. Allah SWT. Cinta dia penyebab tauhid kepada Allah. Seperti mana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nak bihra sikit lagi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maksudnya, katakanlah wahai Rasulullah, jika bapa-bapa, itu bapa-bapa mereka, kana aba'ukum, Allah SWT. Kat situ dia tak terjemah dengan bapa-bapa mereka. Tapi sebenarnya terjemah di atas tu aba'ukum. Kum tu maksud dia mereka. Allah SWT. Kum, Allah SWT. Jadi tak apalah, jika bapa-bapa mereka, wa abna'ukum, anak-anak mereka,
wa ikhwanukum, saudara-saudara mereka, wa azwajukum, isteri-isteri mereka, Allah SWT. Dan seterusnya, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan kamu yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa maksud keputusan di sini? Hari kiamat. Tulis itu. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maksud dia apa hari kiamat? Keputusannya itu hari kiamat. Allah sedang. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Apa maksud ayat ni? Allah kata, kalau anak kamu, isteri kamu, kawan kamu, perniagaan kamu, bisnes kamu, syarikat kamu, kekayaan kamu, harta kamu, Allah SWT Muhammad. Dan juga Allah SWT, perniagaan-perniagaan kamu yang kamu takut mengalami kerugian, yang kamu lebih kasih semua itu daripada Allah dan Rasulnya, kata Allah, fatarabbasu, tunggu hukuman Allah. Ni amaran Allah lah ayat ni. Maksud dia apa? Kalau kamu kasih pada isteri kamu, anak kamu, harta kamu, tempat tinggal kamu, rumah kamu dan sebagainya, lebih kamu kasih kepada Allah dan Rasulnya, Allah SWT, Allah kata, fatarabbasu, tunggulah hukuman Allah. Allah akan hukum kamu. Ini bahaya. Ini bahaya kalau tak ada. Kalau kita hidup ni tak mencintai Allah dan Rasulnya, bahaya. Ada ancaman Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah hukuman Allah sehingga datang hari kiamat. Maksudnya bila datang hari kiamat, tunggulah kamu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kamu hanya kasih Allah SWT Muhammad, isteri kamu, anak kamu, perniagaan kamu, nama kamu, pangkat kamu, syarikat kamu, tapi kamu tak kasih pada Allah. Bila kamu tak kasih pada Allah dan Rasul, kamu tak solat, kamu tak zakat, kamu tak buat kebaikan-kebaikan yang disuruh oleh agama. Kenapa? Kamu tak kasih pada agama, tak kasih pada Allah. Akan ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita ni yang boleh solat, yang boleh datang mengaji, yang datang ke masjid, kita menguruskan masjid, imam, bilal, azan, AJK dan sebagainya. Ni apa ni? Tanda kita cinta pada agama Allah, cinta kepada Allah dan Rasul. Tanpa cinta kita tak boleh buat. Ini syukur pada Allah. Kenapa? Kita ada. Tapi ada orang yang kita kata apa? Datanglah surau. Syarikat aku ni, saya bawa sikit. Kerja di syarikat banyak. Datanglah surau. Malaslah. TV di rumah. Tu sayang pada tempat tinggal tu. Sayang pada syarikat tu. Jom pergi ngaji daurah. Malas aku sebab ada anak, ada isteri ada di rumah. Ni time aku nak duduk lepak-lepak. Malas aku. Majlis ni majlis yang Allah suruh kita mengaji. Allah SWT wajib. Tapi dia lebih mengutamakan kecintaan dia pada anak dia, isteri dia, apa semua. Kan tak dikasih, boleh kasih, tapi jangan yang tu menjadikan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT. Nak pergi mengaji, kata kat isteri, abang nak pergi ngaji nak sampai maghrib lagi. Abang tu waktu tengah hari. Elok-elok sampai maghrib, nak keluar rumah, isteri pegang tangan. Abang tak payah pergi malam ni. Dia pun tak balik kitab. Okeylah. Ni bahaya. Dia kena macam mana? Abang ke isteri, abang pergi daurah sebentar saja. Allah SWT. Sat saja, bukan lama mana pun, lagi baliklah. Allah SWT. Lagi balik boleh jumpa juga. Kita dah hidup 20 tahun bersama. Takkanlah tinggal pergi daurah tak boleh. Lama dah duduk sekali lah. Bagi nasihat sikit. Saya contoh, saya nak main kadang-kadang nak main 4 hari, 5 hari. Allah SWT. Saya tanam macam tu. Saya tanam apa? Para sahabat dulu pergi tak balik lah. Okey. Para sahabat Nabi Muhammad SAW pergi perang, tinggal isteri anak. Tak balik lah. So, syahid. Kita ni Alhamdulillah lah, isteri, suami kita pergi dakwah, pergi mengaji dan sebagainya, balik lagi. Balik lagi. Jadi kita sebagai suami, ni buah lah, nak bagi buah. Kalau isteri kita ni dia suka lah kalau kita nak pergi ngaji, dia pegang. Abang, kita pun jadi lemah. Tak pi. Jangan, kena kuat. Bimbing. Allah. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa, kata Allah. Ar-rijal itu suami, laki, orang laki itu suami. Allah. Mereka di atas mereka memimpin, menjadi pemimpin kepada para wanita. Pimpin apa? Nasihat. Allah SWT. Sat saja mengaji ni kita dapat berkat. Bila abang pergi mengaji, Allah murahkan rezeki kita. Allah jadikan anak kita soleh-solehah. Allah mudahkan urusan kita. Allah SWT. Allah akan turunkan keampunan kepada keluarga kita. Rumah ni akan diberkati, akan datang malaikat bila kita balik daripada masjid, pada rumah Allah, pada majlis ilmu. Allah SWT. Tanam. Biar isteri kita dah faham. Oh, Allah SWT. Okey, okey, tak apa. Allah SWT. Apalah. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Terus. Yang lebih baik lagi, bawa isteri mai. Itu lebih baik ya, bawa isteri. Dia ada juga orang tanya, ustaz, yang masalahnya suami tak mau mai, saya mai, suami saya tak mau mai. Buat macam mana tu? Ini saya tak tahu, Allah alam, pandai-pandai sendiri. Okey, Allah SWT. Buatlah cara apa? Doalah, solat hajat lah.
Ada setengah suami kita kata, isteri dia kata, jom nak pergi ngaji. Pergilah, kamu tak payah ajar aku tahulah. Susah macam ni. Bergaduh apa? Elakkan bergaduh. Cari jalan lain. Apa dia doa? Allah musta'an. Allah musta'an. Kita balik cerita sikit dekat dia apa yang kita mengaji, bagi dia dapat juga. Mudah-mudahan dengan kita duk cerita sikit-sikit, kita doa dalam majlis ilmu tu, mudah-mudahan keberkatan tu, suami kita tergerak namai juga, isteri kita tergerak namai juga, anak-anak kita tergerak namai juga, boleh buat, insya-Allah. Tapi jangan disebabkan isteri, suami, anak penghalang untuk kita datang rumah Allah, penghalang untuk kita mentaati Allah. Tak boleh. Biar kita ajak mereka, jangan mereka ajak kita. Sama-sama kita tolong buat kebaikan. Tu kena didik, kena bimbing. Semua Allah nak tanya. Semua suami Allah akan tanya. Semua Allah akan tanya. Okey, Allah mesti sana. Apalah terus. Allah mesti sana. Terus. Oleh kerana itu, diriku sangat tertarik untuk menghasilkan sebuah risalah tentang kecintaan. Lalu diberikan taufik untuk menghasilkan 10 lah, jangan tengok jam. Dengan dorongan daripada sebahagian para solihin, tengok jam sekali hilang semangat. Pasal lambat. Jangan tengok jam. Allah mesti sana. Guru kami marah. Marah apa? Dia tak bagi murid dia tengok jam. Asal tengok jam tu dia suruh, umpamanya macam kiasan suruh berhenti. Jangan tengok jam. Okey Allah. Jangan tengok jam. Anggap baru pukul 8. Anggap. Okey. Anggap apa nasi duk panas lagi, tak apa, insya-Allah boleh makan. Tak sejuk lah. Sekarang mana kata apa, ustaz, sejuk lah nasi. Sejuk lah gulai, sejuk dah sup. Dah tak sejuk. Sejuk dah ayam, dah tak sejuk. Tak apa, pangat lagi kalau sejuk. Terus. Allah mesti senang. Allah mesti senang. Itulah nak duduk daurah memang macam ni lah. Terus. Allah. Tak apa ustaz, saya tak panjang lah. Tak apa, ha? Tak boleh anggap ah. Okey. Dah tak boleh anggap, kena betul-betul. Tak boleh anggap. Insya-Allah. Allah mesti senang. Kita mengaji bab cinta memang dia kena latih sikit. Kena usaha sikit cinta. Sebab kata orang cinta sangat berkorban kan? Dengan cinta sangat berkorban. Berkorban sikit masa kita insya-Allah. Allah korban sikit. Itu bukti cinta. Okey insya-Allah. Allah mesti senang. Takut esok tak mai dah. Tunggu rakaman lah. Jangan. Jangan. Tak sama rakaman dengan rakaman ni. Rakaman tu untuk kita balik rujuk balik. Nanti balik tengok balik rakaman, okey rujuk balik yang lepas. Tak apalah. Terus. Sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, baca yang perenggan bawah. Yang dhaif ini sangat banyak, antaranya adalah kerana taufiknya. Ni tawaduk ulama. Ulama ni mereka tawaduk, tak takabur. Dia tak kata disebabkan kepandaian aku, disebabkan usaha aku selama ni, aku boleh buat kitab ni. Tak. Dia kata apa? Sesungguhnya pemberian Allah. Dia kata Allah bagi. Nampak? Ni adab ulama dengan Allah. Kenapa? Ilmu dari Allah. Allah mesti senang. Kepada hamba-Nya yang dhaif. Sebut pula dhaif. Kita bila ulama kata macam ni, tok guru kita kata apa? Dia kata macam ni. Tuan-tuan, Allah maksudnya, saya ni tuan-tuan tak tahu dosa saya. Kalau tuan-tuan tahu dosa saya, tuan-tuan mungkin tak sanggup mengaji dengan saya. Ada guru sebut macam tu. Kita jangan rasa macam ni, rasa apa? Oh, rupanya ustaz ni banyak buat dosa, syekh ni banyak buat dosa. Tak. Allah maksudnya, jangan tu. Ni panggil tawaduk ulama. Ulama dia suka macam tu. Macam sahabat Nabi Muhammad macam tu juga. Dia suka macam tu. Dia suka rasa perasaan dia tu. Menyebabkan dia terungkap di mulut dia. Ungkap apa? Perasaan, rasa dhaif dia, rasa dosa dia. Sebab semua hamba Allah berdosa. Semua manusia berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Dia menyebabkan kenang dia kata saya ni berdosa. Mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya. Jangan pula kita rasa macam ni. Rupanya kami lebih baik daripada ustaz, lebih baik daripada syekh kami. Oh, ustaz tak mengaji, kami ajar. Jangan. Tawaduk ulama. Okey. Yang dhaif ini sangat banyak. Ini sifat yang Allah kasih, tawaduk. Antaranya adalah kerana taufiknya. Tengok, dia tak kata usaha dia. Memang kena usaha, tapi dia tak kata usaha aku sebab aku boleh buat. Dia tak kata disebabkan aku pandai, tak. Dia kata apa? Taufik. Taufik lain, hidayah lain. Hidayah apa hidayah? Hidayah rasa nak buat. Ni saya terjemah secara mudah. Hidayah rasa nak buat, rasa nak main mengaji. Taufik apa? Diberi kekuatan dan dia boleh main. Taufik. Sebab tu kita minta hidayah, minta sekali taufik. Allah sebut dalam Quran, ada ayat Quran Allah kata wa ma taufiqi illa billah, ayat Quran. Dan tidaklah taufik itu Allah sana illa melainkan billah, dengan Allah. Maksud dia apa? Taufik ni adalah pemberian Allah, pertolongan Allah pada kamu. Kita main ni sebab apa? Sebab kita ada dua perkara, hidayah dan taufik. Adapun Allah, mungkin sebagian orang yang tak datang, mungkin mereka ada urusan lah, sangka baiklah. Mereka nak mengaji ni, tapi tak boleh datang. Kenapa? Rasa nak mengaji tu baru hidayah. Penting juga ada taufik. Bila taufik, dia boleh pakai baju, pegang kitab, bawa pen, mai ke masjid, mai ke majlis ilmu. Orang tu dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tanda Allah kasih. Kalau Allah kasih kepada seorang hamba, Allah akan bagi hidayah, Allah bagi taufik. Allah mesti senang. Tapi sebelum datang taufik, dia akan datang hidayah. Rasa nak buat. Rasa nak bangun malam lah ni, rasa nak tahajud lah.
Allah sana. Allah. Dan insya-Allah malam ni kita sama-sama azam lah bangun tahajud lah, insya-Allah. Sebab Allah mengaji hadis ni dia kena solat tahajud. Solat tahajud. Kalau kita solat tahajud, bangun ke 5.30 tak apa. Subuh lambat. Sempat. Solat tahajud kita amalkan setiap hari kalau boleh solat tahajud azam insya-Allah. Jadi Allah Rasulullah Muhammad dia azam, aku nak bangunlah tahajud malam ni. Tiba-tiba bunyi. Dia kunci pukul 5.30. Saya kata 5.30 dia kunci 5.30 contoh. Bunyi ayam. Kok bunyi ayam. Setengah buat bunyi ayam. Saya pernah tidur dengan budak-budak ni. Saya pernah duduk asrama, jadi wadah ni asrama. Waktu pernah depa dapat handset, tak balik tapi duduk handset, saya tidur dengan bidik saya. Kelima tu saya dengar ayam, dengar itik. Allah sana. Dengar menyalak lah apa kita benda. Apa ni banyak sangat? Buka-buka pintu bilik. Oh, handset. Bukan ni bunyi ayam, yang ni bunyi harimau. Ini bunyi nak bagi garang-garang, siapa nak bagi bangun, padahal tak bangun seorang pun. Okey. Tu jenis kita lah, Kita sebelum tidur mesti cari yang apa ringtone tu. Hak garang tu. Jeng apa semua. Nak bagi bangun padahal tak bangun pun. Bangun pun buat apa? Tunda 10 minit. Okey, Allah SWT. Nak sebut apanya bila kita duduk 10 minit tu tanda apa? Taufik tak ada. Hidayah tak ada nak bangun. Tapi kekuatan tak ada. Nak bangun pergi semayang, tahajud tak ada. Akhirnya macam mana? Tunda masuk subuh. Okey. Sebab itulah mintalah pada Allah taufik dan hidayah. Okey. Itu beza dia. Dapat aku bergaul dengan mereka yang mempunyai sifat mahabbah, kasih sayang, dan yang lebih bernilai disebabkan taufik Allah aku dapat duduk dengan orang yang ada kasih sayang mahabbah. Siapa ni? Para ulama. Dan yang lebih bernilai adalah aku dapat bergaul dengan para masyayikh. Apa maksud masyayikh? Para guru. Para guru. Allah SWT. Yang mulia, mereka lah peninggalan ulama silam. Ini disebut tentang guru dia. Permata kurun terakhir. Dan mereka lah alim ulama India. Sebab dia sebut alim ulama India? Sebab dia mengaji dengan seorang ulama muhadis besar India, Syekh Abu Hasan An-Nadawi. Allah. Ini sebut tentang jasa guru dia yang mendidik dia, yang menyebabkan dia boleh karang kitab ni. Jasa guru dia. Allah. Yang membawa sinaran hidayah dan dakwah ke serta dunia timur dan barat dalam mencintai Allah, Rasulullah dan seluruh umat muslimin. Dan bersungguh-sungguh menyebarkan kecintaan dan kasih sayang di setiap tempat yang mereka masuk dan mereka keluar. Hampir keseluruhan risalahku ini adalah manfaat Allah Muhammad dan faedah yang aku perolehi daripada butir bicara, amalan, penulisan dan buah fikiran mereka. Nampak tawaduk dia? Dia tak kata dia pandai. Dia tak kata ilmu tu dia tu, usaha dia hafal apa semua. Dia kata apa? Ni adab dengan seorang guru. Adab dengan guru, Allah sana. Ni guru kami ajar. Allah sana. Contoh kita dapat kebaikan, kita boleh mengajar, boleh baca kitab, boleh menyampaikan dakwah. Adabnya, kita sebagai penuntut ilmu kita kata apa? Orang tanya kita, Ustaz macam mana Ustaz boleh menyampaikan ilmu? Adabnya, seorang penuntut ilmu dia kena kata macam ni. Alhamdulillah ni berkat guru ni, berkat kesungguhan guru dulu, mereka ikhlas ajar saya, jadi saya pun alhamdulillah dapat sedikit manfaat. Adab, adab. Allah sana. Jadi ni dia tunjuk adab pada kita, pengang kitab kita. Apa dia? Dia kata risalah ni aku boleh buat sebab apa? Sebab faedah, manfaat, butir bicara, amalan, penulisan dan buah fikiran mereka. Siapa guru aku? Disebabkan guru aku didik aku, sampaikan ilmu pada aku. Sebab tu aku jadi orang berilmu, aku boleh. Ni maksud dia apa? Orang yang tak lupa jasa guru dia. Orang yang tak sombong dengan guru dia. Orang yang rendah diri dengan guru dia. Ini dah dipanggil adab penuntut ilmu. Ni orang yang ada keberkatan. Okey, Allah SWT. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan dan keridaan kepada mereka serta menempatkan mereka dan kita semua di syurga, amin, yang kekal abadi. Ini doa pengang kitab kita kena amin. 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 Dia doa kita masuk syurga. Okey. Benarlah kita kena bila amin, Nabi kata hadis sahih riwayat Bukhari kata salah saya atau Muslim, Nabi kata tidak berkumpul orang mukmin lalu seorang berdoa, seorang doa kata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, yang lain aminkan. Nabi kata doa itu pasti akan diterima oleh Allah. Itu bila saya sebut ni, saya sebut amin kuat-kuat tak apa, Allah akan terima. Bahkan akan didoakan oleh malaikat yang hadir dalam majlis ilmu. Tak ada kalau ada doa-doa hajat pun, doa silsilah tu juga, minta juga, insya-Allah makbul. Allah, Nabi dah janji. Benarlah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sahajalah segala pujian. Nampak dia tawaduk. Dia kata apa? Segala pujian hanyalah milik Allah. Dia tak kata macam ni. Sebabkan aku buat kitab ni, pujilah aku. Hangpa tak faham ke? Tak. Dia kata, pujilah Allah. Nah, segala puji bagi Allah. Ni dia panggil apa? Allah. Adab dengan Allah. Kita boleh buat apa kebaikan pun, dapat pemanfaat pun, dapat apa banyak mana ilmu pun, sebutlah alhamdulillah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, orang tanya Imam Malik dalam kitab Ta'lim Muta'allim kalangan Al-Imam Zurnuji. Al-Imam Malik, orang tanya dia, hai Imam, kenapa ilmu kamu banyak sangat? Allah SWT. Dia kata, aku amalkan satu amalan.
Selepas aku mengaji dengan guru aku dapat ilmu, aku akan sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab Allah ada janji dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur dengan nikmat yang aku bagi, aku akan la azidannakum. La azidannakum. Lam tu lam taukid tu. Maksudnya Allah sungguh Allah akan tambah sungguh. Kena yakin, la azidannakum. Aku pasti akan tambah lagi nikmat aku pada kamu. Maksud dia apa? Bila kita mengaji dapat ilmu, kita rasa apa? Alhamdulillah ya Allah, Allah bagi aku ni. Allah dapat sikit tahu tentang agama dia. Allah bersenang. Itu disebut alhamdulillah. Bila kita syukur, kita puji kita dapat, Allah akan tambah lagi nikmat dia. Esok rasa nak main lagi. Nak main lagi. Siapa? Sebab Allah tambah kepada kita, dia akan tambah kepada kita ilmu. Okey. Allah bersenang. Terus. Ini ada bila kita dapat satu ucap alhamdulillah. Dan kurniaan, semoga Allah sampaikan selawat dan salam ke atas sebaik-baik ciptaannya, iaitu Sayyidina Muhammad dan ahli keluarganya serta kepada seluruh sahabatnya. Dikarang oleh Syekh Dr. Musawwar Abu Sulaiman An-Nadawi. Terus. Kasih sayang dan kecintaan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita nak berhenti ke apa ni kalau boleh? Boleh berhenti ke apa? Tuan Imam? Boleh lagi 1-2 hadis tak? Boleh ya? Kita baca 2 hadis kita baca 2 hadis, kita berhenti ya. Okey. Allah SWT. Kalau ikut guru kami, ke 12 setengah baru berhenti. Jadi saya tak ikut. Sebab kita daurah pertama tak boleh berat-beratkan sangat. Nabi kata, Allah SWT, yassiru wa la tu'assiru. Pemudahkanlah, jangan kamu payahkan. Jadi saya tak akan payahkan kita semua, insya-Allah. Kita akan mudahkan. Kita baca 2 hadis insya-Allah. Terus. Pada saat ingin memulakan penulisan ini, aku berazam untuk menjadikan diriku bersama-sama para ulama salafus soleh dalam mengumpulkan 40 hadis Nabi SAW. Ulama salafus soleh mereka banyak yang melakukan apa? Satu cara, iaitu mengumpulkan 40 hadis. Banyak kitab 40 hadis, 40 hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis 40 hadis Al-Imam Al-Ghumariyah, 40 hadis yang kita mengaji akhlak mulia. Ulama hadis dia suka impun hadis 40. Terus 40 hadis ini ialah satu jumlah yang khusus untuk mereka yang istiqamah di jalan Allah bagi mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Bahkan hadis 40 tentang kecintaan dan kasih sayang ini mampu meningkatkan lagi jiwa seseorang itu ke arah kecintaan hingga ke peringkat tertinggi. Terus hadis pertama. Sampai dah ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan insya-Allah sepanjang daurah kita saya akan cerita sikit biodata perawi hadis. Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Nasa'i dan sebagainya, saya akan cerita. Tapi bukan malam ni. Sehari 2 lagi yang kita ada baki hari kita insya-Allah. Untuk kita kenal sikit perawi-perawi hadis. Allah. Terus daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang ada padanya 3 perkara ini. Allahumma salli. Siapa ada 3 perkara ini, pasti dia akan merasai kemanisan iman, halawatul iman. Allah. Ada orang ada iman tapi tak rasa manis iman. Tapi ada orang dia beriman pada Allah, dia orang beriman, dia rasa manis iman. Iman ni dia boleh manis, boleh tak manis. Sebab apa? Sebab dia ikut hati kita. Iman tak akan rasa manis kalau hati orang tu mati. Allah SWT. Iman akan rasa manis kalau hati orang tu hidup. Seumpama orang mati, Allah SWT. Seumpama bukan mati pun, kebas. Bila kaki kita kebas, Allah SWT, kita picit tu, bukan kebas, lumpuh. Orang yang lumpuh tu, kaki dia tu, kita pergi picit, tekan. Dia rasa tak? Tak rasa. Tak rasa apa? Itu adalah perumpamaan hati. Bila hati tu kebas, maksudnya hati tu mati, tak hidup dengan zikir, tak hidup dengan ibadat, tak hidup dengan ilmu, tak hidup dengan hadis, maka hati tu sendiri tak akan rasa kemanisan iman. Itu yang pertama. Dan hati-hati ni bila dia hidup, dia ada peluang untuk rasa manis iman. Dengan apa? Dengan 3 cara Nabi sebut. Terus. Apa maksud iman? Percaya. Maksud iman adalah percaya. Percaya apa? Allah SWT. Khususnya percaya kepada 6 rukun iman tu. Pada Allah, pada malaikat, kitab, apa semua tu, hari akhirat dan sebagainya.
Kemuncak iman kata ulama, kemuncak iman yakin. Kemuncak iman yakin. Okey, Allah SWT. Iman itu percaya. Adapun orang yang mencapai kemuncak iman, dia panggil maqam yakin, duk maqam yakin. Allah terus. Allah SWT Muhammad. 3 perkara itu kata Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya perkara yang paling dicintai lebih daripada mencintai selain daripada keduanya. Allah SWT. Yang pertama, siapa yang Allah SWT, dia nak rasa kemanisan iman, yang pertama sekali kata Rasulullah SAW, Allah SWT, dia kena an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia kena letak di hati dia Allah dan Rasul paling dia kasih. Allah SWT. Okey, Allah SWT Muhammad. Dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain, Nabi kata, ni riwayat yang lain, hadis riwayat yang lain, kita boleh tulis. Allah SWT. Nabi kata apa? Allah SWT. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Allah. Maksud dia apa? Ahibbullah, cintalah Allah. Ini perintah Nabi Muhammad. Cintailah Allah. Kenapa? Kerana nikmat yang diberikan kepada kamu. Maksud dia apa? Kamu cintalah Allah, kata Rasulullah. Kenapa? Kerana nikmat yang kamu ada pada kamu tu Allah bagi. Allah buat kebaikan pada kamu. Allah bagi nikmat pada kamu. Allah beri rezeki pada kamu. Takkan kamu tak mau cinta Allah? Cintalah Allah. Kerana Allah bagi nikmat pada kamu, tanda Allah cinta kamu. Balas cinta Allah. Ni Nabi ajarin umat dia untuk apa? Ahibbullah, cinta Allah. Balas cinta Allah. Allah SWT. Tu Nabi kata lagi, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintalah aku. Wa ahibbuni, dan cintalah aku kerana cinta kamu kepada Allah. Allah SWT. Kerana cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang cinta Allah, dia pasti mencintai Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah pasti mencintai Allah. Jadi Allah SWT. Jadi kita kena sampai tahap ni. Tahap apa? Cinta Allah. Allah SWT. Kenapa? Allah SWT. Kerana Allah SWT. Manusia ni dia suka cinta kepada orang yang banyak buat baik pada dia. Contoh, saya dengan imam. Saya kata imam, tuan imam, insya-Allah setiap kali saya mai ke Nusa Putra, saya baca hadis 40 akhlak mulia tu, saya akan bawa RM500. Buat apa? Hadiah ke imam. Dan saya akan bawa datang, bawa mai. Imam suka makan apa? Imam suka makan apa? Tuan imam. Banyak ah? Banyak jenis bawa mai. Tak ada nak penuh kereta. Okey. Biun sup ah, biun sup. Biun sup. Biun sup boleh. Okey, malam ni ada makan apa? Teringat makan, semua saya makan. Contoh bihun sup, saya buat mai duit RM500, saya naik hadiah. Saya buat bihun sup, saya buat mai satu baju jubah baru elok. Setiap kali saya mai, saya buat macam tu. Akhirnya macam mana? Timbul cinta. Sebab Allah, selalu bagi. Allah SWT. Contoh kita, apa kita rasa kalau kita pergi kerja dengan bos kita, time kita nak makan tengah hari, dia kata, jomlah keluar makan dengan aku. Jom aku belanja. Nak makan kat mana? Siap tanya kita nak makan kat mana. Kita ni kalau boleh nak makan nasi mamak pun nak makan, nasi Arab pun nak makan, nasi tengah hari pun nak makan. Kalau kita lah, Allah SWT. Jadi kita makan. Setiap hari dia ajak makan. Nak pergi mana? Dia ajak. Allah SWT. Kita susah, dia tolong. Dapat gaji, dia bagi lebih. Cinta tak? Oh cinta, kasih sangat kat bos. Maksudnya apa? Manusia dia akan cinta kepada orang siapa yang buat kebaikan banyak pada dia. Sebab tu kita kasih pada mak ayah. Sebab mak ayah kita lah yang punca kita ada ni. Lahirkan kita, jaga kita, hantar kita di sekolah, beli baju kita, akhirnya kita kasih. Bila mereka meninggal, nangis. Rasa kehilangan orang yang berjasa dalam hidup kita. Kata ulama, tak ada yang paling berjasa pada kita melainkan Allah. Orang boleh bagi kepada kamu 100 setiap hari, orang boleh bagi kepada kamu 1000 setiap hari. Orang boleh bagi kepada kamu tanah. Allah SWT. Tanah yang dimiliki pada kamu. Orang tu boleh mewarisi harta pada kamu. Orang tu boleh belanja kau makan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi nyawa pada kamu. Siapa manusia boleh bagi nyawa? Allah bagi kamu, jantung kamu boleh bernafas setiap masa. Allah bagi kamu melihat. Siapa manusia boleh buat macam tu? Siapa boleh berjasa kita sampai macam tu? Melainkan Allah. Bila kita renung macam tu, kita akan nampak apa? Allah. Suatu Nabi kata, ahibbullah, Allah SAW, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami. Kamu kasih kepada Allah kerana Allah bagi nikmat pada kamu. Maksud dia apa? Allah banyak jasa pada kamu. Kenapa kamu tak kasih pada Allah? Kasihlah pada Allah. Allah suka hamba yang kasih pada dia. Allah SWT. Allah sebut dalam Quran. Allah SWT. Fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi.
kamu bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah, untuk mentaati Allah, untuk mengenal Allah dan sebagainya, famulaqih, kamu pasti akan dapat. Allah bersenang. Maksud dia apa? Ni jaminan Allah. Kalau kamu nak cintai aku, pasti kamu akan dapat cinta aku. Sebab apa? Allah sangat suka pada hamba dia yang nak kasih pada dia, yang nak bersyukur pada dia, yang nak tunduk pada Allah, sangat kasih. Sangat kasih ya. Okey, jadi Allah bersenang, kita kena kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kasih pada Allah timbul ni, dengan kita renung, kita fikir, kita mengaji. Kasih pada Allah penyebab rasa halawatul iman. Bila rasa kemanisan iman, ibadat kita semua manis. Bila solat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia faham tu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa tu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akhirnya sana dia sembahyang dengan khusyuk, sembahyang dengan tangisan, nangis sembahyang. Nabi Muhammad SAW kalau solat nangis, nangis. Para sahabat kalau baca Quran, solat, zikir, nangis. Kenapa? Halawatul iman. Kita nak capai yang tu, nak rasa kemanisan iman tu macam mana tu? Allah, ni benar rasa. Allah senang. Kita kena usaha, insya-Allah kita akan dapat insya-Allah kemanisan iman. Ada orang duduk pegang tasbih lepas isyak. Pegang tasbih. Allah duduk lepas isyak. Duduk dalam bilik seorang-seorang. Duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesedap Allah pukul 3 pagi dah. Sebab tu? Sebab kemanisan iman. Sedap rasa la ilaha illallah tu. Sedap. Berzikir sedap. Sedap-sedap buat ibadat tu, dia panggil kemanisan iman. Allah SWT. Main mengaji sedap. Lah ni kita rasa sedap mengaji ni, kemanisan iman. Maksudnya ada dah cinta Allah tu ada pada hati kita. Cuma kena tambah lagi. Allah. Tapi kalau makan sedap, main sedap, tidur sedap, bersembang sedap, ibadat tak sedap, belum cinta Allah, masih hanya mencintai makhluk Allah, tak capai cinta Allah. Cinta Allah ni apa? Dia menyebabkan kita Allah misalnya berhubungan dengan Allah dengan penuh kemanisan, kesedapan, keindahan dan sebagainya lah. Benda rasa benda ni, kita kena rasa. Terus. Allah SWT. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya perkara yang paling dicintai. Kenapa kita kasih Nabi Muhammad? Ahibbuni lihubbillah. Kasihlah pada aku kerana cinta kamu pada Allah. Kenapa kita kena kasih pada Nabi Muhammad? Kerana Nabi Muhammad tu kasih pada umat dia. Kata ulama, hai umat, Nabi Muhammad kasih pada kamu lebih mak kamu kasih pada kamu. Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT, contoh macam Allah tadilah. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW satu hari di satu perang, seorang anak hilang. Saya cerita dah itu. Seorang anak hilang. Bila seorang anak hilang dalam suasana perang tu, akhirnya bila habis perang, ibu ni dia cari anak dia. Cari mana anak aku. Nabi dia tengok hal ibu tu, menangis ibu tu. Anak dia hilang. Tengok dia jumpa anak dia. Dia jumpa anak dia yang kecil tu, dia peluk. Peluk menangis, dia cium anak dia. Nabi tengok tu, Nabi menangis. Para sahabat pun menangis. Para sahabat dalam hadis, kalau Nabi menangis, mereka menangis. Walaupun mereka tak tahu kenapa mereka menangis. Ini betapa cintanya para sahabat dengan Allah. Kita menangis juga. Macam mana? Tengok Hindustan tu menangis. Allah, menangis juga. Jangan menangis Hindustan. Allah SWT. Sahabat Nabi Muhammad SAW tengok Nabi menangis. Allah SWT. Okey. Sebab apa ni? Cinta tu menyebabkan mereka menghayati perasaan yang mereka cinta Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad kata kat mereka, Nabi nak beritahu kenapa Nabi menangis. Nabi kata, hai sahabat semua, kamu nampak tak anak tu yang hilang tadi tu? Ini tu mak dia tu. Allah SWT. Kamu percaya tak? Kalau aku kata pada kamu percaya tak? Kalau ibu tu, dia ambil anak dia tu yang dia kasih tu, yang dia sayang, dia peluk, dia cium tu. Allah. Kamu percaya tak? Kalau ibu tu, dia pergi lempar anak dia dalam api. Kamu percaya tak, wahai sahabat? Para sahabat kata apa? Tak percaya, wahai Rasulullah. Dia kasih sungguh anak dia tu. Takkan nak pergi lempar api kot. Kita tak sanggup kalau lempar anak kita api, kita pun tak sanggup. Nabi kata apa? Hadis. Nabi kata apa? Allah, ketahuilah, kata Rasulullah, Allah kasih kepada hambanya lebih daripada seorang ibu tu kasih kepada anak dia tu. Maksud dia apa? Ini kasih Allah pada kita. Akhirnya semua sahabat menangis pula. Dan sebab apa? Ini perasaan. Kena timbulkan perasaan macam ni. Kena banyak mengaji, menuntut ilmu. Biar kita dengar benda-benda ni selalu untuk menimbulkan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab kita kasih kat Rasul, kena kasih kat Rasul sebab Rasulullah adalah penyebab kita Islam, kita iman. Kita datang masjid. Terbinanya surau ni sebab Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad tak bawa Islam dulu, tak bawa ajaran agama ni, mana kita nak ambil mana agama? Allah SWT. Disebabkan jasa Rasulullah, dakwah, sampaikan ilmu, hari ini kita dapat jadi orang beriman, orang Islam, ibadat dan sebagainya, jasa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad banyak berjasa pada kita kena Allah SWT rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Terus. Allah SWT. Selain daripada keduanya, tidak mencintai seorang yang lain melainkan hanyalah kerana Allah dan dia membenci dirinya. Okey, yang ketiga,
Allah SWT. Dia akan dapat kemanisan iman kalau dia kasih kepada seorang kerana Allah. Kasih pada guru dia kerana Allah, kasih pada isteri dia kerana Allah, kasih pada murid dia kerana Allah, kasih kepada ahli jemaah dia kerana Allah. Bukan kerana nak kepentingan. Kan kasih pada seorang sebab apa? Sebab nak duit dia, nak harta dia, nak kau ada. Kasih sebab apa? Kerana Allah. Dia kasih kerana Allah. Allah SWT. Apa maksud seseorang kasih orang lain kerana Allah? Apa maksud dia? Apa maksud kerana Allah? Maksud dia macam ni. Ada dua maksud. Yang pertama, siapa dimaksudkan dengan kasih kerana Allah? Apa maksud kasih kerana Allah? Maksud dia apa? Semua makhluk Allah yang Allah cipta ni, Allah suka, Allah kasih, Allah sayang semua. Maksud dia apa? Bila kita kasih kepada Allah, kita kena kasih juga apa yang Allah kasih. Siapa dia? Ni manusia Allah kasih. Hamba-hamba Allah ni semua Allah kasih. Ni kita kena kasih ni orang yang datang, Allah SWT dan sebagainya. Kenapa? Ni semua ni orang yang Allah kasih. Kenapa? Allah SWT. Kata-kata ulama, kalau Allah kasih kepada kamu, Allah akan datangkan kamu ke tempat yang dia kasih. Apa? Majlis ilmu, majlis zikir, rumah Allah, tempat yang Allah kasih, majlis yang Allah kasih. Ni Allah SWT. Jadi kasih sebab apa? Sebab Allah kasih kat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita kasih kepada orang lain kerana Allah. Apa maksud kasih kepada orang lain kerana Allah? Maksud dia apa? Kasih pada orang itu perintah Allah. Dimaksudkan dengan kerana Allah, maksud dia apa? Kita kasih orang tu kerana Allah perintah kita kasih hamba dia. Kasih sama kita. Allah tak bagi kita berpecah. Allah SWT. Allah tak bagi kita bermusuhan. Allah tak bagi kita benci-membenci. Allah suruh kita apa? Bersatu. Allah suruh kita berkasih sayang. Nabi Muhammad suruh kita berkasih sayang. Jadi kita kasih seseorang kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kerana Allah perintah. Yang kedua, kenapa? Kerana dia itu sendiri makhluk yang Allah kasih. Okey. Terus. Allah SWT. Tidak mencintai seorang lain melainkan hanyalah kerana Allah, dan dia membenci dirinya kembali kepada kekufuran seperti mana dia membenci dirinya dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa yang dia rasa dah tak nak kembali dah pada kufur, pada jahat, pada zaman jahiliah, zaman kelab dia, zaman punk dia, zaman skinhead dia, tak mau dah. Zaman mak rempit dia, tak mau dah. Teringat aku dulu mak rempit, aku dulu punk, aku dulu skinhead, tak mau dah. Istilah-istilah budak-budak muda. Tak ada kot punk lah ni ya. Tak ada dah punk lah ni. Punk. Ya Allah Ustaz. Punk skinhead tak ada dah ni saya rasa. Dulu zaman-zaman saya tu, masa sekolah dulu, kita pergi nak beli belah di mall-mall, kita tengok ada duduk dekat mall-mall tu. Dia macam tu rambut dia. Dia bodai tu, dia macam tu. Tinggi tu. Dia panggil game punk. Punk not dead ke apa, dia punya tu. Dia punya ni lah. Betul ya? Allah, saya tahu juga sikit-sikit. Allah, saya kena ambil tahu juga no. Baru depa ni tak tipu saya. Ha? Dia tipu ustaz saya nak berambut macam ni. Tahu dah. Nak masuk game punk dah, jangan jaga-jaga. Allah SWT. Okey. Lawak ya noh. Allah, terus. Okey, Allah SWT. Jadi dia dah rasa azam dah. Dia azam apa? Aku tak mau dah balik zaman maksiat, zaman jahiliah, zaman aku tak solat, zaman aku kerja sampai tak mengaji. Zaman aku kira syarikat, bisnes sampai aku tak mengaji, sampai aku tak ibadat, sampai aku tak solat. Oh, tak mau dah zaman tu. Aku nak mengaji zaman ni. Dulu aku tak jumpa surau ni. Dulu aku tak jumpa majlis macam ni. Hari ni aku nak jaga sungguh-sungguh. Aku tak mau dah duduk macam zaman dulu. Zaman aku mai semayang balik, mai semayang balik. Lalu ni aku dah rasa kemanisan majlis ilmu. Ni pada ni dia azam. Dia rasa tak mau dah kembali kepada zaman gelap, zaman tak elok. Orang macam ni, Allah SWT, dia pun akan dapat kemanisan iman. Dia tak mau kembali tu, dia rasa macam seumpama dia benci nak kembali kepada jahat dia tu. Seumpama dia benci kalau dia ni dilemparkan dalam api yang dibakar dan sebagainya. Mau tak kalau anak lempar entah ni dalam api, mau tak? Mau tak? Tak mau kan? Tak suka kan? Dia rasa macam tu. Rasa apa? Rasa tak mau sangat-sangat, tak nak sangat-sangat kembali kepada zaman kejahatan. Orang macam ni rasa kemanisan iman. Tapi kalau main mengaji, main surau, main masjid, duk rasa apa lagi? Allah, main pilah, tapi dulu ni tak mau tinggal lagi. Allah SWT. Tak rasa mana iman. Sebab tu saya ada pesan dekat orang yang mengaji ni, di sekolah-sekolah, saya duk mengajar kitab dan sebagainya, saya kata apa? Kalau kamu Allah SWT, couple, kita tak ada couple. Perempuan lelaki ni, banyak lah ni kes lelaki perempuan couple. Umur 12 tahun pun couple. Allah SWT, sekolah rendah pun couple. Kalau kamu tak tinggal couple, kamu tak boleh faham hadis, tak boleh rasa kemanisan ibadat, zikir, selawat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kamu masih sayanglah hati kamu. Mengaji nak mengaji, tapi sayang tu nak tinggal, nak putus tu sayang. Sebab apa? Allah SWT. Dia dah katalah kat perempuan tu, dia kata apa? Aku telah mengunci cintaku dalam laut Cina Selatan. Takkan ada siapa boleh ambil. Ungkapan cintaku tinggi kepadamu umpama bintang yang ada di langit. Ungkap dah tu cinta, jangan.
Okey, Allah. Kamu umpama bulan, aku umpama matahari. Oh, jangan. Cinta kita tak boleh Jadi kalau kamu duk kasih lagi, main ngaji, suka mengaji tapi duk simpan juga. Balik nak mesej juga. Balik nak tengok gambar dia juga. Balik nak berhubung juga. Takkan rasa sedap mengaji. Takkan rasa sedap hafal hadis. Takkan rasa sedap hafal Quran. Takkan rasa sedap zikir. Tinggal semua. Tumpukan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada amal ibadat dan juga ilmu-ilmu yang kita cari. Terus. Tu dia. Ni hadis ni. Kita terus. Jadi Allah satu hadis aku nak. Lapi kedua ni panjang ni. Boleh tak? Satu hadis Kau nak terus tak? Boleh ya? Okey, terus ya. Allah. Kadang-kadang hadis pendek, syarah panjang. Okey, terus. Hadis kedua. InsyaAllah. Boleh. Setengah kita berhenti ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Hadis riwayat Muslim. Nak tengok riwayat daripada kitab mana, tengok di bawah sekali. Dia panggil Sahih Muslim. Baik. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku dalam kekuasaannya, Allah bersama Muhammad, kamu semua tidak akan masuk ke syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Tidakkah kamu suka aku tunjukkan kepada kamu satu perbuatan yang mana apabila kamu lakukannya, kamu akan saling sayang menyayangi, iaitu sebarkanlah salam di kalangan kamu. Okey. Apa maksud Nabi kata demi jiwaku dalam kekuasaannya? Walladhi, waw tu waw sumpah. Allah SWT. Nabi sumpah. Walladhi. Ini Nabi bersumpah. Allah. Demi jiwaku dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah. Allah. Sebab Nabi bersumpah? Allah SWT. Nabi bersumpah disebabkan menunjukkan seriusnya Nabi Muhammad. Serius. Betapa seriusnya Nabi nak khabarkan satu berita. Allah SWT. Dia kalau orang Arab, dia kata macam ni pada kita. Dia nak cakap, dia nak sampaikan berita pada kita, dia kata macam ni. Wallahi. Dia sebut wallahi, demi Allah. Belakang tu dia nak sampaikan satu berita yang sangat besar, sangat penting. Dia letak sumpah di depan sebab apa? Sebab untuk kita bagi tumpuan, bagi sepenuh perhatian, dan untuk kita pegang, percaya. Dia Nabi sumpah sebab apa? Sebab untuk menunjukkan Nabi serius, nak cerita satu benda yang serius, yang penting. Allah SWT. Satu isu yang sangat penting. Okey, itu sebab Nabi sumpah. Walladhi nafsi biyadihi. Allah SWT. Walladhi, Allah SWT Muhammad. Mana hadis tu? Allah SWT. Betul ke? Ada kalam sumpah? Ada kat sini? Sini tak ada lah. Okey. Dia hadis yang penuhnya, dia ada walladhi nafsi biyadihi. Allah SWT. Dia dekat terjemah tu ada tu. Nampak? Demi jiwaku dalam kuasaannya. Tapi dekat hadis sana, dia tak ada. Dia tulis la tadkhulunal jannata. Dia mungkin jatuh cetakan. Ini penting kita mengaji talaqi macam ni, sebab kita boleh kesan tak mana jatuh, tak mana yang boleh tambah. Kalau yang boleh tulis tu boleh tambah. Tambah dia walladhi nafsi biyadihi. Tambah tu. Sebelum la tadkhulunal jannata tu, dia ada satu kalimah lagi. Allah SWT. Satu lagi perkataan, iaitu sumpah Nabi Muhammad. Walladhi nafsi biyadihi. Ataupun tuan-tuan tulis saja Allah SWT Muhammad. Atas tu sikit tulis apa? Allah SWT Nabi Muhammad SAW bersumpah. Bersumpah Allah SWT Muhammad. Maksudnya apa? Kita tulis Nabi Muhammad bersumpah. Maksudnya apa? Nabi sumpah sebelum Nabi nak beritahu la tadkhulunal jannata. Bagi siapa yang boleh tulis tu, tulis walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah SWT Muhammad. Demi Allah SWT. Yang aku ini, kata Nabi Muhammad, berada dalam kekuasaannya. Allah SWT. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk syurga sehinggalah kalian semua benar-benar beriman. Maksud dia apa? Kalau kita beriman kepada Allah, baru masuk syurga. Allah. Orang yang tak ada iman tak akan boleh masuk syurga. Allah SWT. Tak akan boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Sehinggalah kata Rasulullah, Allah SWT, kamu tak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu sayang menyayangi. Macam mana kamu nak jadi orang beriman, kata Rasulullah? Macam mana kamu nak sempurnakan iman? Allah SWT. Kamu kena ada perasaan cinta, kasih sayang.
Kasih sayang menyebabkan iman kita bertambah, iman kita kuat, iman kita sempurna. Itu punca dan tu kelebihan cinta. Cinta penyebab sempurna iman. Tanpa cinta tak sempurna iman. Bila tak sempurna iman, tak boleh masuk syurga, kena azab dalam neraka Allah. Sebab Nabi kata kamu tak akan boleh masuk syurga melainkan kamu kena beriman. Dan kamu tak akan beriman, apa maksud kamu tak akan beriman? Kamu tak akan capai sempurna iman. Melainkan hatta tahabu, melainkan kamu ada perasaan kasih sayang. Penting. Orang yang suka benci kepada orang lain, benci kepada anak dia. Allah SWT. Benci kepada isteri dia. Benci kepada jiran dia. Benci kepada guru dia. Benci kepada murid dia. Benci, suka benci dia. Orang macam ni tak boleh masuk syurga. Dia kena azab dulu. Allah SWT. Sebab tak sempurna iman. Apa dalil dia tak sempurna iman? Dia tak ada cinta. Dia tak ada cinta. Bagi orang yang dia kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, kasih pada majlis ilmu, kasih pada kebaikan, kasih pada ulama, kasih kepada orang soleh, kasih itu tanda orang tu sempurna iman. Bila sempurna iman, kamu akan masuk syurga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Tu cinta penyebab masuk syurga tu. Tak besar lagi? Besar. Bahkan kata pengarang kitab kita dalam syarah ni dia kata apa? Cinta-cinta tu dia adalah berita gembira daripada Allah yang kamu akan masuk syurga. Maksud dia apa? Bila kita rasa cinta kepada Allah, Rasulullah dan orang beriman, tandanya apa? Tanda kamu akan masuk syurga. Kenapa? Allah tak akan bagi perasaan cinta melainkan orang tu akan Allah masukkan ke dalam syurga. Faham? Jadi bila kita dah dapat cinta, kita kena macam mana? Alhamdulillah, aku dah dapat rasa cinta. Dulu aku benci kat ulama, dulu aku benci majlis ilmu, dulu aku benci majlis Allahumma salli ala Muhammad yang orang buat di masjid. Dulu aku benci orang berkumpul untuk menyampaikan ilmu. Dulu aku benci orang buat kebaikan. Dulu aku benci orang sekian. Tapi hari ini aku dapat cinta. Cinta majlis ilmu, cinta hadis, cinta sunnah, cinta zikir, cinta baca Quran, cinta. Kita kena ucap apa? Alhamdulillah. Sujud syukur kalau boleh. Kenapa? Itu tanda lah. Tanda apa? Masuk syurga insya-Allah. Insya-Allah masuk syurga. Cumanya kena pelihara elok. Kena tambah. Kena biar ada. Macam nak biar ada ilmu ni, macam nak biar ada cinta ni supaya tak hilang. Syukuri dan juga jangan kita salah guna cinta. Gunalah cinta yang Allah bagi pada kita untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah dan mencintai orang lain kerana Allah. Allah SWT. Jangan guna cinta ni untuk apa? Buat maksiat pada Allah. Jangan cinta guna ni untuk berzina. Jangan. Menyebabkan akhirnya Allah cabut cinta. Bila cabut cinta, iman tak sempurna. Bila iman tak sempurna, kena azab dulu sebelum masuk syurga. Syukurlah pada Allah dan jagalah. Tambahlah. Berzikir banyak-banyak. Selawat je banyak. Supaya iman kita, cinta kita bertambah. Supaya kita Allah bisa dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hari kita mati, hari kemuncak kita cinta pada Allah. Kata guru kami, Allah SWT, pastikan hari kita mati adalah hari yang paling kenal Allah. Hari paling kita kasih pada Allah. Hari yang kita telah bersih daripada dosa dengan Allah. Kena pastikan. Macam mana tu? Mulai sekarang kita kena usaha. Tak tahu kita nak mati bila. Terus. Tidakkah kamu suka aku tunjukkan kepada kamu sesuatu perbuatan yang mana apabila kamu lakukan, kamu akan saling sayang menyayangi. Bila Nabi kata, bila Nabi kata, kamu masuk syurga sebabkan kamu kasih sama kamu, betul Nabi habaq lagi. Nabi kata apa? Allah SWT. Tidakkah kamu suka aku tunjukkan kepada kamu satu perbuatan yang mana apabila kamu lakukan, kamu akan saling sayang menyayangi. Nabi tanya soalan, tapi Nabi yang jawab. Sebab Nabi tanya soalan? Ni juga cara kedua untuk Nabi bagi sahabat, bagi tumpuan. Allah SWT. Di antara cara kita mengajar orang ilmu, kita buat soalan. Tuan-tuan tahu tak? Allah SWT. Apa hukum dia kalau kita buat macam ni? Saya yang tanya tu tahu. Tapi apa tujuan saya tanya? Sebelum saya jawab, untuk tumpuan. Orang pun nak ambil tahu. Apa tu? Apa tu? Allah SWT. Tapi yang jawab siapa? Saya juga. Tu cara Nabi Muhammad. Tu cara Nabi Muhammad menyampaikan ilmu. Rasulullah banyak hadis-hadis Rasulullah yang Nabi tanya dulu. Kamu tahukah apa amal yang paling disukai oleh Allah? Kamu tahukah? Allah SWT. Para sahabat akan kata Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya tahu. Baru Nabi cakap apa dia. Nabi tanya, Nabi jawab. Kaedah sampaikan ilmu. Okey. Yang kedua, Nabi nak bagi kita tumpuan juga. Apa dia? Nabi buat soalan. Kamu nak tak aku tunjuk satu amalan yang bila kamu amal dia, kamu akan saling kasih menyayangi, sayang menyayangi. Apa tu kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jawab, afshus salam bainakum. Sebarkan salam di kalangan kamu. Jumpa orang bagi salam. Dan hadis yang lain kata Rasulullah, berilah salam kepada orang yang kenal dan orang yang kamu tak kenal. Beri salam. Sebab kata Nabi Muhammad dalam hadis, di akhir zaman orang akan beri salam kepada orang yang dia kenal saja. Orang yang tak kenal tak beri salam. Di kedai runcit kan, pakai lebay kak pakcik tu. Kita pakai lebay kak. Orang Islam lah maksud dia. Berjumpa, tengok muka kan. Kadang-kadang tu buat macam ni kak. Tengok apa? Ni lagi berat lah.
sebarkan salam ni nak kasih sayang, tapi dia tak sebarkan salam, betul? Angkat kepala pula. Betul ke? Allah Ustaz. Jangan. Bila tengok pakcik tu, Assalamualaikum. Saya kadang-kadang saya keluar dengan orang kawan-kawan, kadang-kadang kawan-kawan yang tak mengaji lah. Kita cuba dakwah mereka, kita cuba ajak mereka kadang-kadang. Kadang kita bila kita bawa mereka musafir ke apa semua, kawan-kawan kita yang masih nak mengaji lah. Kadang saya pergi RNR ke apa, ke musafir di mana-mana, saya pernah berlaku pada saya beri salam. Saya jumpa orang, saya tak kenal apa, saya beri salam. Assalamualaikum. Dia tu pun jawab senyum kat saya, Waalaikumsalam. Hak sebelah itu bertanya, hang kenal dia ke? Dia kenal hang ke? Allah, kawan hang ke? Dia faham ke? Bagi salam hanya pada orang kenal. Sebab akhir zaman macam tu. Kata Rasulullah, akhir zaman manusia akan beri salam pada yang dikenal. Yang tak kenal tak mau beri salam. Sedangkan kata Rasulullah, sebarkan salam pada orang yang kenal dan juga orang yang kamu tak kenal, kamu akan merasa perasaan berkasih sayang sama orang Islam. Pelik juga orang kadang-kadang dia beri salam kat orang dia tanya, hang kenal ke dia tu? Hang beri salam. Kacau. Okey, ni hadisnya. Tak apa. Allah SWT. Jadi, Allah SWT, insya-Allah kita akan sambung esok. Ada sikit lagi ayat Quran tentang salam ni dan hukum-hukum salam. Cara nak salam esok saya bahas, esok bahaskan. Panjang. Ni pun saya cakap cepat ni. Perang. Boleh faham? Masya-Allah boleh faham? Cepat kan? Okey. Masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita sambung esok pukul lepas subuh. Lepas subuh sampai 8.30 insya-Allah. Lepas subuh sampai 8.30. Tuan-tuan yang ada kesempatan boleh mai. Lepas subuh sampai 8.30. Dan insya-Allah lepas subuh esok kita akan sama-sama baca Asmaul Husna. Mai baca Asmaul Husna. Asmaul Husna. Dan insya-Allah Allahumma salli ala Muhammad. Pukul 10 ada Syekh Abu Zaki di Putra Perdana lah. Dan kita akan sambung majlis kita malam lepas maghrib. Kita tak lajak sampai pukul 10 pagi, 11 pagi esok sebab nak bagi laluan kepada ada Syekh Abu Zaki. Zaki Abu ke Abu Zaki? Abu Zaki. Datang. Jadi kita railah guru kita yang akan mai, kita akan join kuliah sana lah. InsyaAllah malam kita akan sambung lepas maghrib. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak mai esok kena mai awal lepas subuh. InsyaAllah solat subuh sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في رضاك ولا تولنا سباك ولا تجعلنا خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.